Okay, kita pergi satu persatu. Pola dan jujukan. Okay, awak ingat kembali. Pola, kita ada 3 cara penulisan pola. 3 cara penulisan pola. Yang pertama, kita boleh guna kaedah nombor. Ingat balik tak nombor macam mana? Nombor ni, kita buat tambah 5. Kita cuma letakkan operasi dan juga nombornya sahaja. Tolak 7. Darab 8. Ini contoh dia. Kemudian, kalau untuk seterusnya kita ada perkataan. Okey, menulis pola menggunakan perkataan. Contohnya, menambah. Kita buat ayat. Menambah 5 pada nombor sebelumnya. Tapi awak kena tulis lengkap-lengkap lah. Jangan pakai short form macam saya. Okey. Dan yang ketiga, kita ada kaedah ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Generalisasi ni. Contohnya kita ada 2n tambah 3. Ni contoh ungkapan algebra. So, dalam soalan ini, huraikan pola bagi setiap yang berikut. Okey, pertama sekali untuk menulis pola, kita kena tentukan apakah operasi yang terlibat. Jika dia menaik, maka kita ada operasi tambah atau darab. Jika dia menurun, kita ada operasi tolak atau bahagi. Jadi, kita tengok di sini, kita ada jujukan nombor yang menaik. Nombor dia menaik kan? Jadi kita kena kenal pasti dia menaik banyak ke sikit. Kalau naik sikit-sikit, maka dia adalah operasi tambah. Kalau naik sekali banyak, maka dia ialah operasi darab. So, kalau kita perhati, dia menaik sedikit-sedikit. Maka ini ialah operasi tambah. So, 1 tambah berapa? Jadi 4. 1 tambah 3. Cek betul tak? 4 tambah 3 dapat 7. Betul. Jadi, kat sini ialah menambah 3 pada nombor sebelumnya. Macam tu. So, awak kena tulis lengkap-lengkap. Kedua, 82, 77, 72. Maksudnya dia semakin menurun. Bila menurun, ini adalah operasi tolak atau bahagi. So, kenal pasti. Turun sikit ke turun banyak? Dia turun sikit. Maka ini adalah operasi tolak. 82 tolak 77. Kita dapat berapa? Berapa? So, kita dapat tolak 5. Dia berkurang sebanyak 5. Betul tak? 77 tolak 5 kita dapat 72. Betul kan? So, dia ialah menolak 5 pada nombor sebelumnya. Alright. Itu saja nak tulis. Next. Kita tengok C. Kalau kamu tengok, mula-mula dia daripada ratus. Nombor ratus. Kemudian baru sebutan ke-5. Dia dah jadi sa. Maksudnya dia turun secara mendadak. Secara besar. Maksudnya ini adalah operasi bahagi. Macam mana kita nak tahu bahagi berapa? Kita try kat tepi. 128 kita bahagikan dengan 64. 128 kita bahagi dengan 64. Kita akan dapat bahagi berapa? Bahagi 2. Jadi, bahagi 2. So, bermaksud ini ialah bahagi 2. Bahagi 2 pada nombor sebelumnya. Okey? So, last kali, kalau kita tengok daripada sa pada sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Sebutan keempat dia dah jadi ratus dah. Maksudnya dia menaik secara mendadak. Bila menaik secara mendadak, maka dia ialah operasi darab. 9 darab berapa dapat 27? 9 darab 3. Cek, betul tak? 27 darab 3 kita akan dapat 81. Betul. Maksudnya ini ialah mendarab 3 pada nombor sebelumnya. Okey? So, semudah itu sahaja. Baik, kali ini awak kena cari apakah pola bagi nombor genap. Nombor genap apa nombor genap? Nombor genap ialah 2
4, 6, 8, 10. Kenal pasti nombor genap. Kemudian bila awak tengok, dia buat apa ni? Apa berlaku kat dia? Bertambah sebanyak 2 kan? So, menambah 2 pada nombor sebelumnya. Pakai warna lain lah. Okey, kemudian nombor ganjil. Nombor ganjil apa? Nombor ganjil ialah 1, 3. Kenapa ni? Oh, saya tahu. Saya lupa tukar pensel. Okey, nombor ganjil ialah 1, 3, 5, 7, 9. Apa berlaku dekat dia? Dia juga meningkat kan? Meningkat sebanyak 2. Maksud menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Okey, yang bawah ni. Fibonacci number. Apa itu Fibonacci number? Ingat balik, Fibonacci tu macam mana? Fibonacci tu nombor dia susunan dia seperti ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, apa lagi seterusnya. Apa tu macam nak tahu Fibonacci number? Apa berlaku dekat Fibonacci number ni? Macam mana dia boleh dapat 2? Ya, dia 1 tambah 1. 1 tambah 2 akan jadi nombor yang seterusnya. Jadi Fibonacci number ni apa? Menambah 2 nombor sebelumnya. Ni Fibonacci number. Menambah 2 nombor sebelumnya. Maka segitiga Pascal ialah menambah 2 nombor pada baris sebelumnya. Segitiga Pascal. Jangan lupa segitiga Pascal tu yang ni. 1. Keliling dia 1. Okey, keliling dia 1. Kemudian 1. Tengah-tengah ialah 2. 1. Keliling 3. Yang ni kita tambahkan. Dia jadi 3. Yang ni tambah jadi 3 dan seterusnya. Ini segitiga Pascal. Okey, seterusnya. Bagaimana kita nak melengkapkan satu jujukan nombor? Okey, jujukan itu ialah urutan nombor. Bila dia kata jujukan, bermaksud dia ada satu pola. Okey. Dia bukannya nombor yang cacah marbah naik sesuka hati. Bila dia jujukan, maksud dia ada satu pola khas. Okey. So, kita cuba tengok apakah pola dia. Kenal pasti dahulu pola. Ini ialah menaik. Bila kita nak kenal pasti pola, kita tengok dua nombor yang bersebelahan. So, kita ada 25 dengan 29. Dia bernaik sebanyak 4. So, ini naik sebanyak 4. Bila dia kata pola, semuanya naik sama. So, tambah 4. 13 tambah 4, jawapan dia adalah 17. Itu maksud dia. So, 324, 108. Dia turun sangat banyak ni. Rasa-rasanya apa berlaku dekat dia? Dia bahagi. Bahagi berapa? Bahagi. Macam nak tahu, kita cek dekat tepi. 324 bahagikan dengan 108. Kita dapat berapa? Kita dapat 3 kan, bermaksud ini ialah bahagi 3. Nak dapatkan nombor selepas 108, kita buat 108 bahagi 3. So, 108 bahagi 3, kita dapat 36. So, sini ialah 36. Last. Ini nombor pelik kan? 1, 1, 2, 3. Ini ialah Fibonacci number. Maksud kita tambahkan 2 nombor sebelumnya. So, 5 tambah 8 ialah 13. Semudah itu sahaja. Okay, last. Nyatakan sebutan ke-6. Sebutan ke-6 bagi jujukan negatif 21, negatif 13, negatif 5. Okey, kamu tengok ini ialah operasi apa? Menaik atau menurun? Nombor ini ialah menaik. So, menaik ialah operasi tambah. Dia naik sebanyak berapa? Tengok dulu pola dia. So, dia bernaik sebanyak 8. Macam mana awak nak carikan dia? Negatif 13 tolak negatif 21. So, negatif 12, negatif 13 tambah negatif 21. So, kita akan dapat tambah 8 kan? So, sebab tu kat sini ialah tambah 8. Dan ini ialah difference dia, perbezaan dia. Untuk sebutan ke-6, dia beri awak formula ini ya. Tn. Tn sama dengan A tambah D kurungan N tolak
Kalau tak silap saya, rumus ini diberi dalam awak punya senarai rumus. T6, Tn bermaksud N itu adalah 6, sebutan keberapa. D itu ialah difference, beza ni tadi, difference. A ialah sebutan pertama. So, awak gantikan dalam rumus. T6 sama dengan A, sebutan pertama dia ialah negatif 21 tambah D. D dia adalah 8. N tolak 1. N tadi ialah 6 tolak 1. So, kita ada T6 sama dengan negatif 21 tambah 8 kurungan 5. Bila kita hitungkan, kita akan dapat 19. So, itu sahaja untuk bahagian ulang kaji bab 1.